KPM. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dah macam kelas choir dah semua ni. Kejap. Ini kenapa 4 orang ni? Mana lagi 20 orang ni? Tahu lah. Oh, jawab pun sama-sama. Bagusnya. Inilah semangat yang saya nak. Okey. Buka buku teks, muka surat 2. Buka sekarang. Hari ini saya akan jadi guru ganti anda semua. Boleh tak boleh? Akmal. Ada dengar suara cikgu ke tadi? Akmal. Alah, baru nak jadi guru ganti. Guru betul-betul dah sampailah. Jomlah kita tengok profil guru hari ni. Siapa cikgu tu? Alah, okey. Buka. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, saya pasti anda semua dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran. Inilah dia, produksi reka tanda. Tapi sebelum itu, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Farazila. Assalamualaikum, apa khabar? Yap, Cikgu Farazila akan menemani kita selama 1 jam ini. Baiklah, inilah dia guru yang sebenarnya dialah yang mengajar betul-betul, bukan saya, Cikgu Asyadi. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Akmal. Minta maaflah, Cikgu. Saya teringin nak jadi guru sebenarnya, tapi itulah cita-cita tu tak kesampaian kan, Cikgu? Ya. Apa, nanti boleh cuba lagi lah. Amin, insya-Allah. Okey, Cikgu, sebenarnya kan dalam mata pelajaran produksi reka tanda ni kan, kita nak belajar apa, Cikgu? Tapi sebelum itu, saya pasti murid-murid kat rumah pun, siapa anak-anak murid Cikgu yang 4 orang tu? Mungkin Cikgu boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita ada 4 orang murid. Okey, yang pertama saya kenalkan Puteri Bakis. Okey, yang kedua Iman Aina, yang ketiga Safinatun Najihah, dan yang keempat Idina Kristina. Inilah dia murid-murid yang akan bersama kita, Cikgu. Kita akan bersama pada hari ini. Okey. Wah, alhamdulillah. Dengar kata dah 10 kali dah keluar kan untuk sukses ni. Betul. Okey, Cikgu, macam saya tanyakan Cikgu tadi kan, sebenarnya dalam mata pelajaran produksi reka tanda untuk kali ini, kita nak belajar bab apa sebenarnya, Cikgu? Okey, untuk kali ini kita akan ulang kaji bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Okey, itu adalah tajuk untuk tingkatan 4. Okey. Itu saja, Cikgu? Itu saja. Okey, jadi mungkin Cikgu kita boleh mulakan kelas kita sebenarnya, Cikgu? Okey, boleh mulakan. Baik, jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan kelas kita produksi reka tanda bersama dengan Cikgu Asyadi. Silakan, Cikgu. Okey, kita akan mulakan pembelajaran kita hari ini adalah produksi reka tanda. Kalau kita tengok kod kertas dia, kertas 1 lah. Ini untuk mata pelajaran produksi reka tanda. Okey, ini adalah bab yang akan kita belajar pada hari ini. Itu modul 1, pengenalan produksi reka tanda. Yang kedua, modul produksi grafik. Yang ketiga, reka letak berbantukan komputer. Dan yang keempat, papar tanda. Okey, papar tanda ni dipecahkan kepada 4, iaitu reka bentuk papar tanda akrilik. Yang kedua, reka bentuk papar tanda larik. Yang ketiga, reka bentuk papar tanda vinil. Dan yang keempat, reka bentuk papar tanda semburan cat. Okey, untuk modul 1, pengenalan produksi reka tanda. Okey, yang ni adalah merakumi bab 1 ya. Kalau kita tengok di sini, saya dah ringkaskan dan rumuskan satu bab ni supaya lebih ringkas ya. Okey, kalau kita tengok kita ada kita telah belajar tentang kepentingan produksi reka tanda. Yang di sini dia ada maksud dan maksud produksi dan juga reka tanda. Okey, ini berkaitan dengan maksud itu sendiri, maknanya murid kena hafal sebab dalam peperiksaan dia akan tanya maksud ni adalah berdasarkan daripada buku teks.
Okey, kemudian dari kita juga akan belajar dari segi prospek kerjaya. Ini kalau pelajar kerjaya selepas habis belajar mungkin dia boleh menjadi pelakon grafik, bekerja dalam bidang periklanan, usahawan dan juga boleh menjadi tenaga pekerja mahir. Okey, kemudian kita juga ada peranan agensi yang terlibat. Bila kita berkaitan dengan produksi reka tanda, ada agensi yang terlibat seperti Kementerian Kerja Raya, Perbadanan Harta Intelek Malaysia, pihak berkuasa tempatan, pengusaha syarikat, pembekal bahan mentah dan juga pelanggan. Okey, kemudian dalam kepentingan produksi reka tanda juga kita belajar tentang nilai dan etika profesional. Okey, yang ni kita kena tahu nilai-nilai dalam etika profesional. Contohnya apa? Bakis boleh cikgu tanya contoh nilai profesional dalam etika profesional. Ada apa dalam tu? Ada apa Bakis? Terkejut nampak mukanya. Silakan. Aha. Cikgu, mungkin cikgu boleh lagi sekali soalannya? Okey, dalam nilai dan etika profesional. Okey, apakah amalan nilai yang perlu ada? Yang kita kena tahulah. Mungkin Bakis boleh jawab. Ada dekat situ sebenarnya kan cikgu? Ada dekat situ. Amalan kalau nilai. Dia dah belajar, dah ulang kaji mesti tahu amalan nilai. Okey, contoh yang cikgu bagi adalah bertolak ansur. Bertolak ansur satu. Lepas tu apa? Apa lagi yang kedua? Bekerjasama. Okey, bekerjasama. Lagi? Kesopanan dan kesusilaan. Okey, betul. Okey, satu lagi? Telus. Telus dan juga menjaga kebersihan. Itu adalah amalan nilai yang perlu ada dalam etika profesional. Okey. Kemudian kita akan tengok juga peraturan dan keselamatan. Kalau dekat sini peraturan keselamatan ni diolah ataupun dijaga dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan juga Akta Keselamatan juga kita kena tahulah. Kalau dalam sektor bidang pekerjaan, kalau kita tak tahu Akta Keselamatan jika berlakunya kemalangan di tempat kerja, kita akan dapat kita rujuk dengan pihak yang berkuasa. Okey, ini adalah peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini mencakupi bidang untuk modul tahap 1. Okey, kemudian kita tengok pula modul yang kedua, produksi grafik. Okey, yang ni adalah murid dah belajar macam mana kita nak hasilkan lakaran. Murid mesti tahu asas reka bentuk grafik. Okey, dalam asas reka bentuk grafik kita ada prinsip reka bentuk. Okey, cikgu nak tanya Iman Aina. Apakah prinsip reka bentuk yang Iman tahu? Prinsip reka bentuk. Keseimbangan. Okey, keseimbangan. Pengulangan. Okey, pengulangan. Kontras. Okey, kontra. Itu antara prinsip reka bentuk. Ada lagi contohnya harmoni, apa lagi? Kepelbagaian dan juga kesatuan. Okey, kemudian kita ada elemen seni. Okey, dalam dah kita dapat tahu tentang prinsip reka bentuk, kemudian kita tengok kepada elemen seni. Elemen seni ni ada juga ada 6 ya. Yang pertama garisan, rupa, jalinan, bentuk dan juga ruang. Okey. Kemudian kita juga ada dalam elemen seni, kemudian kita tengok kepada tipografi. Okey, tipografi ni kita kaedah untuk kita memilih huruf dan juga muka type. Okey, Syafinatun, cikgu nak tanya ada berapa jenis muka type? Yang Syafinatun tahulah, yang cikgu dah ajar. 4, cikgu. Okey, boleh sebutkan cikgu. Huruf serif, huruf sari serif, Okey, betul. huruf skrip, Okey. dan huruf Okey, dan juga huruf dekoratif. Ini adalah 4 kumpulan huruf yang perlu tahu. Okey, kemudian setelah kita dah belajar tentang prinsip reka bentuk, elemen seni dan juga tipografi, kita perlu hasilkan lakaran idea ataupun untuk hasilkan logo. Okey, dekat sini kita tengok langkah untuk menghasilkan logo. Ada 3 memaparkan lakaran perkembangan idea, kemudian memilih lakaran logo dan juga menghasilkan logo akhir. Okey, dalam logo juga kita perlu hasilkan rekaan grafik.
okey, yang telah diringkaskan seperti memperkenalkan imej, sesuatu pertubuhan dan juga organisasi. Okey, cikgu nak tanya Idina Kristina, kita ada 4 jenis logo. Apakah logo yang Idina tahu? Jenis-jenis logo. Logo apa? First adalah logo huruf. Okey, logo huruf. Lepas tu logo representasi. Okey, logo representasi. Lepas tu logo huruf dengan representasi. Okey, betul. Dengan last kali logo simbol. Okey, itu adalah 4 kumpulan logo. Kalau kita nak tengok macam mana nak hasilkan logo, kita perlu ada kemahiran dalam mereka bentuk logo. Okey, itu adalah tentang untuk hasilkan logo. Kalau dekat sini kita perlu mahir dengan lakaran. Lakaran perlu ada, biasanya kita menggunakan kertas lakaran, semburan perekat, pemadam dan juga set geometri. Ini adalah untuk memudahkan kita membuat lakaran. Itu adalah berkaitan dengan modul yang kedua. Okey, aku ada soalan nak tanya. Apa yang saya perasan cikgu, sebenarnya murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini sebenarnya bukan saja IQ yang penting, tapi mereka juga kena tinggi EQ, iaitu diorang punya kreativiti. Betul tak cikgu? Betul. Idea mesti ada. Biasanya untuk mendapatkan idea, diorang akan buat kajian dulu. Sama ada lapangan ataupun juga kita bagi peluang pelajar murid untuk meneroka dalam internet lah, untuk carian Google dan sebagainya lah, untuk dapatkan idea. Yang mana ini cukup mudah di zaman sekarang, betul cikgu? Betul. Baiklah. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Kita sebulat suara pilih mutu masuk pertandingan bintang patriotik 2000 Pertiwi. Tu, jualan Kelaga Malaysia semua barang murah-murah. Anak teman mau habis belajar. Elok penuh ke Carnival Kejaya. Jamin koja keluarga Malaysia. Pameran kementerian pun ada. Kalau gratis tu, e-game sekarang ni kita punya. Teman pun bertanding sukan rakyat. Ini semangat yang kita mahu. Atas, mau kita ke jelajah ekspresi keluarga Malaysia Negeri Perak 1 hingga 3 Julai, 9 pagi hingga 6 petang. Elakkan jangkitan wabak COVID-19. Amalkan rutin kebersihan dengan teliti, terutama mencuci tangan dengan bahan disinfeksi. Amalkan menutup hidung dan mulut jika bersin dan batuk. Elakkan menghadiri perhimpunan atau tempat awam yang sesak. Jika simptom berikut muncul, dapatkan rawatan dengan segera. Maklumkan sejarah perjalanan anda kepada doktor yang merawat. #MPB Prihatin. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, jadi tanpa membuang masa, jom kita sambung balik kelas kita bersama dengan Cikgu Asyadi. Silakan Cikgu. Okey, kita akan sambung lagi. Okey, kita akan pergi kepada modul yang ketiga. Modul yang ketiga ni reka letak berbantukan komputer. Okey. Ini adalah ringkasan daripada modul yang ketiga. Okey, yang dalam modul yang ketiga ni kita akan belajar lebih kepada teknologi maklumat dan komunikasi, berkaitan dengan macam mana kita nak tahu definisi visual dan vektor grafik. Okey, dalam definisi visual dan vektor grafik ada dua visual, iaitu visual dan juga vektor grafik. Okey, kemudian yang kedua, kita perlu memilih imej visual berdasarkan dan ataupun menggunakan sumber yang ada, iaitu dalam imej carian Google, ataupun kita menggunakan image reality, menggunakan kamera digital lah. Dan juga simpanan dalam pendrive, cakra keras, cakra padat dan juga kad memori. Itu adalah dalam kita memilih pelbagai sumber. Kemudian dalam bab ini kita akan belajar juga melakar komposisi reka letak berdasarkan tema imej dan juga visual yang dipilih. Okey, kemudian kita juga perlu menyesuaikan imej visual dengan susunan atur penghurufan. Okey, setelah kita dah tahu imej dan susunan atur, maka murid perlu membina komposisi reka letak mengikut lakaran. Okey, kemudian bila lakaran dah siap, kita menilai komposisi reka letak. Ini menggunakan komputer
ataupun perisian yang kita bekalkan di sekolah lah. Okey, kemudian bila dah menilai komposisi reka letak, murid akan membuat pengesahan komposisi reka letak yang dipilih. Ni kita dah buat lakaran. Bila dah lakaran akhir, kita kena pilih salah satu lakaran yang terbaik untuk kita hasilkan logo yang terakhir ataupun lakaran yang akhir. Okey, kemudian hasilkan cetakan akhir komposisi reka letak yang dipilih. Ini adalah turutan yang mana pelajar murid perlu hasilkan reka letak. Ini berdasarkan idea lah. Okey, kemudian kita tengok kepada modul yang keempat. Okey, modul keempat ini adalah papar tanda. Dalam papar tanda kita ada 4 pecahan, iaitu yang pertama reka bentuk papar tanda akrilik. Okey, ini adalah ringkasan daripada reka bentuk papan tanda akrilik. Okey, jadi biasanya papan tanda akrilik dia punya maksud yang tersendiri ya. Okey, kalau kita tengok papan tanda akrilik ini dihasilkan menggunakan pena akrilik dan juga semburan cat tin ya. Akrilik juga dikenali sebagai perspek, iaitu kepingan plastik keras. Okey, dalam akrilik juga terdapat jenis-jenis akrilik. Yang pertama yang digunakan dalam bangunan dan juga yang kedua di luar bangunan. Okey, kemudian kita akan kenal alatan dan bahan, macam mana kita nak gunakan untuk hasilkan satu-satu projek berdasarkan papan tanda akrilik. Okey, biasanya alat yang kita gunakan adalah pisau pemotong akrilik, mesin pemotong akrilik dan juga alatan-alatan lain seperti perspek, luksina ataupun transfer tape. Itu adalah untuk kita gunakan dalam projek untuk menghasilkan papan tanda akrilik. Okey, kemudian bila dibagi tugas, dibagi tugas, kita perlu melakar idea reka letak, kemudian menganalisis lakaran untuk membuat pilihan yang terbaik. Kemudian mengilustrasi reka letak berdasarkan lakaran yang telah dipilih, kemudian mengesahkan ilustrasi cetakan akhir. Kemudian bila dah masuk untuk hasilkan satu-satu tugasan, murid perlu membuat keputusan dalam kerja mengukur, menanda dan memotong pena mengikut saiz yang dikehendaki. Okey, kemudian murid juga menggabungkan hasil kerja pena dengan membuat kemasan akhir. Okey, yang last sekali, kita juga akan ajar murid untuk pengiraan kos. Itu untuk papan tanda akrilik. Kemudian yang kedua, reka bentuk papan tanda larik. Okey, papan tanda larik ni biasanya digunakan untuk cenderamata, macam mana kita nak hasilkan cenderamata. Okey, kita boleh hasilkan dalam pada papan tanda larik. Okey, papan tanda larik juga mempunyai maksud dia. Okey, dekat situ papan tanda larik ialah papan tanda yang dihasilkan dengan melakar imej dan dengan ataupun hurufan pada permukaan pena dengan menggunakan alat pelarik secara manual ataupun bantuan komputer. Okey, ada juga jenis-jenis papan tanda larik, iaitu akrilik, papan tanda kepingan logam juga dan permukaan kepingan batu. Okey, alatan dan bahan, biasa kita gunakan alatan yang utama untuk papan tanda larik adalah pisau, mesin pemotong untuk larik, ataupun dan juga mesin pelarik lah, sama ada secara komputer ataupun secara manual. Okey, kemudian kita juga perlu melakar idea. Sama juga macam dengan papan tanda akrilik, kita kena lakar idea berdasarkan tajuk yang diberi. Okey, kemudian yang ketiga, reka bentuk papan tanda vinil. Okey, yang ni papan tanda vinil adalah papan tanda yang dihasilkan menggunakan vinil. Okey, dekat sini dia ada maksud juga. Okey, maksud papan tanda vinil adalah stiker yang mempunyai sifat tertentu seperti berkilat, legap, tembus cahaya dan juga pantul cahaya. Okey, dekat papan tanda vinil kita ada jenis-jenis papan tanda vinil. Okey, yang pertama papan tanda 3 dimensi, yang kedua papan tanda akrilik ataupun kaca, yang ketiga papan tanda filem vinil dan juga yang keempat papan tanda grafik digital. Itu berkaitan dengan papan tanda vinil. Okey, juga sama, kalau kita nak hasilkan satu-satu reka bentuk, perlu juga kita melakar beberapa idea reka letak untuk hasilkan idea yang betul-betul yang kita pilih lah. Okey, kemudian
kita akan tengok kepada reka bentuk papan tanda semburan cat. Ini adalah untuk yang keempat. Okey. Okey, papan tanda semburan cat. Okey, yang ni juga ada maksud dia. Maksud ni kalau murid kena hafal ya. Kalau dalam peperiksaan maksud ni akan ditanya berdasarkan buku teks yang kita belajar tu. Okey, maksud papan tanda semburan cat adalah menggunakan cat yang dihasilkan menimbulkan grafik ataupun penhurufan dengan menggunakan teknik semburan. Baik. Okey, alatan dan bahan. Biasa semburan cat ni kita menggunakan lebih kepada semburan angin, menggunakan kompresor lah. Yang lain adalah alatan-alatan sampingan. Kita menggunakan cat minyak untuk menghasilkan idea yang terbaik kepada daripada papan tanda semburan cat. Okey. Kita tengok kepada proses lakaran. Yang ini melibatkan lakaran idea awal, reka letak berdasarkan penerangan projek. Perancangan asas dan rumusan idea dan juga perkembangan idea. Okey. Seterusnya kita tengok kepada menganalisis lakaran idea bagi membuat reka letak yang terbaik. Okey. Kemudian bila dah ada idea, kita lakarkan dengan menggunakan lakaran TMK, maknanya ilustrasi dalam menggunakan perisian yang diberi dalam komputer. Okey, setelah murid membuat lakaran tersebut, lakaran dihasilkan dengan cetakan air. Maknanya murid dah ada lakaran, so dah siap nanti boleh mencetak hasil kerja. Okey, bila dah siap lakaran, murid diberi tunjuk ajar macam mana kita nak potong, nak potong, nak mengukur, menanda panel mengikut saiz yang dikendaki. Okey, kemudian hasil kerja air itu kita gabungkan dalam pada panel dan membuat kemasan air. Itu bila dah masuk untuk hasil kerja air, maknanya murid akan buat daripada zin, zin color bond untuk hasilkan papan tanda semburan cat. Okey, dan juga diajar macam mana kita nak hasilkan pengiraan kos. Itu adalah untuk papan tanda semburan cat. Okey. Ini baik. adalah dari segi teknik macam mana kita nak hasilkan papan tanda. Dia ada 4 tadi ya. Baik, Okey. cikgu. Cikgu contohlah satu hari nanti saya nak buat kedai makan, saya nak jual laksa Sarawak. Ya. Sebab saya perasan banyak jenis-jenis papan tanda. Mana satu papan tanda yang orang kata kosnya tidak terlalu tinggi dan juga mudah dijaga dan dia tahan lama, Cikgu Asyadi? Okey, kalau kita tengok juga kita nak letak di mana, dalam bangunan ataupun luar bangunan. Okey, kalau di luar bangunan. Di luar bangunan lebih sesuai kita menggunakan papan tanda semburan cat. Papan tanda semburan cat. Okey, ataupun papan tanda akrilik. Okey. Kalau dalam bangunan? Okey, dalam bangunan biasanya kita menggunakan papan tanda winih dan juga papan tanda akrilik. Dia ada dua. Biasa papan tanda akrilik yang kos yang bahannya lebih mahal, kita boleh letak di luar lah. Kalau yang sederhana ataupun yang kos bahan yang lebih murah, kita boleh letak dalam bangunan. Itu perbezaan dia lah. Baik, nanti saya akan minta Cikgu Asyadi buat quotation untuk saya. Kita nak berhenti rehat sekali lagi. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, Cikgu. Yang ini katanya kita nak uji kawan-kawan kita. Betul ke, Cikgu? Betul. Nanti saya akan tanya beberapa soalan. Okey. Okey, kita terus kepada soalan. Kita dah belajar tadi, dah ulang kaji modul 1, modul 2, modul 3 dan juga modul 4. Okey, Cikgu akan tanya tentang bahagian A. Okey. Kalau di sini cikgu terang ringkasan tentang bahagian A. Okey, dalam bahagian A kita ada 60 markah. Okey, kena jawab semua. Wajib jawab semua soalan ya. Okey, masa yang disyadangkan biasanya 45 minit untuk bahagian A. Okey, kita tengok soalan. Contoh ini adalah contoh soalan bahagian A. Okey, dekat sini biasanya soalan ni berdasarkan apa yang kita belajarlah. Dia ulang kaji dan juga ditanya sama ada dalam modul 1 ataupun modul 2. Biasanya soalan
lebih senang lah, maknanya peringkat awal. Okey. Okey, yang pertama, sebahagian daripada penyataan dalam jadual 1 berkaitan dengan fungsi kod etika. Tandakan right pada fungsi kod etika yang betul dan X yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Maknanya pangkah. Okey, ini adalah fungsi kod etika. Okey, Balkis, Puteri Balkis, cikgu nak tanya, fungsi kod etika. Cuba bagi jawapan untuk fungsi kod etika. Okey, Puteri Balkis. Inspirasi dan panduan itu betul. Okey. Memelihara maruah profession betul. Okey, yang ketiga. Bertolak ansur salah. Okey. Sokongan betul. Okey, yang seterusnya. Bersama salah. Okey, kita tengok jawapan Balkis betul atau tidak. Yang mana tadi dia kata betul-betul, salah, betul, bagus, salah. Okey, semua betul. Ini biasa kalau kita jawab betul atau salah dalam kotak yang disediakan. Ada ruang dalam ruang jawapan. Okey, dapatlah 5 markah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey. Ini berkaitan gambar rajah. Okey, kalau soalan berkaitan gambar rajah, kita perlu faham dulu gambar rajah yang diberi. Dan baca soalan, faham soalan. Okey, soalan yang kedua, jadual 2 menunjukkan bahaya di tempat kerja. Okey, dia letak penyataan bahaya di tempat kerja ada 3 bahaya ergonomik, bahaya kimia dan juga bahaya fizikal. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia dah bagi gambar rajah. Okey, di sini kita letak je jawapan berdasarkan penyataan yang diberi. Okey, kalau yang pakai kasut tu, Idina, Kristina, yang pakai, kalau gambar kasut, imej kasut ni biasanya bahaya apa Bahaya fizikal. Okey, bahaya fizikal Okey, kalau fizikal berkaitan dengan anggota badan itu biasanya bahaya fizikal. Okey, kita tengok betul tak? Okey, betul Okey, yang kedua, kalau ini adalah gambar yang menunjukkan orang di situ ataupun imej mengangkat barang. Okey, ni Syafinatun. Biasa bahaya apa ni? Bahaya ekonomik, cikgu. Okey, ergonomik ni berkaitan dengan macam mana kita nak angkut barang, nak angkat ke sebagainya dengan cara yang betul, dengan cara yang betul lah. Okey, Okey, yang ketiga. Iman Aina. Bahaya kimia, cikgu. Okey, bahaya kimia. Kalau kita tengok biasanya dia akan tunjuk gambar rajah ataupun radas berkaitan dengan bahaya. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan yang ketiga. Ini dah masuk kepada modul yang kedua. Modul yang kedua. Biasanya kita akan uji jenis-jenis logo. Okey, yang pertama, logo yang pertama. Siapa nak jawab, cikgu bagi peluang? Okey, volunteer, sukarela. Apakah logo yang pertama? Siapa tu? Iman. Okey, Iman. Apa logo yang pertama? Logo huruf. Okey, logo huruf. Yang kedua? Cuba tengok betul-betul logo yang kedua. Logo representasi. Okey, betul. Okey, yang ketiga. Logo huruf dan presentasi. Okey, betul. Okey, yang keempat. Ini nampak Logo macam logo. Apa? Logo? Logo simbol. Okey, logo simbol. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul ini berkaitan dengan logo jenis-jenis logo. Okey, yang keempat. Okey, kalau kita tengok yang keempat ni dia bagi sama juga dalam bentuk jadual dan juga gambar rajah ataupun imej lah. Dekat sini biasanya soalan ini lebih kepada nak menguji macam mana kita nak letak reka letak Okey, jadual 3 menunjukkan beberapa reka letak berbantukan komputer. Padankan gambar rajah berikut mengikut jenis reka letak yang betul dengan menulis A, B, C dan A, B, C dan C pada ruang jawapan. Okey. Kalau dekat sini kita tengok apakah reka letak yang pertama? Safinatun. Ya, cikgu. Okey, reka letak yang pertama itu adalah reka letak apa? Reka letak imej dan teks. Okey, reka letak imej dan teks Okey, maknanya reka letak imej dengan teks ni maknanya imej bersama-sama dengan teks. Maknanya kalau kita tengok dia ada keseimbangan di situlah. Okey. Okey, yang kedua. Balkis, Puteri Balkis. Okey, yang kedua tu apa? Reka letak apa?
Reka letak dominasi teks. Okey, kenapa dipanggil dominasi teks tu? Sebab dia ada banyak tulisan. Okey, dia banyak tulisan. Maknanya tulisan itu adalah teks lah. Okey, bagus jawapan yang bagus. Kemudian yang ketiga. Idina Kristina, apakah reka letak yang ketiga tu? Kalau kita perasan di situ lebih banyak kepada apa? Reka letak dominasi image. Okey, dominasi image. Okey, kenapa dipanggil reka letak dominasi image? Sebab dia guna gambar. Okey, kita menggunakan latar belakang gambar yang banyak. Maknanya image sedikit sahaja. Ini adalah untuk kita tentukan macam mana reka letak yang kita belajar tadi lah dalam modul yang ketiga. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, yang Lima. Okey, yang kelima. Ini berkaitan dengan modul papar tanda. Papar tanda Okey, Darjah 1 menunjukkan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan papan tanda akrilik. Okey, dekat sini dia letak peralatan, dia tunjuk peralatan. Okey, saya nak bagi peluang siapa yang nak jawab yang pertama tu. Pilih dan padankan nama peralatan dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan. Okey, boleh angkat tangan siapa yang nak jawab? Ada sesiapa? Ketua kelas ke? Ataupun itu dia penolong ketua kelas. Idina Kristina. Okey, pertama tu fungsi mencetak hasil kerja. Apakah gambar yang mana? A, B, C atau D? B. B? Bola. B tu apa tu? Gambar apa tu? Mesin pencetak. Mesin pencetak. Betul. Ataupun kita panggil printer lah. Printer lah. Mesin pencetak. Okey, yang kedua. Kita nak potong akrilik menggunakan apa? Kristina. Saya bagi peluang Kristina dijawab. A tu apa tu? Mesin apa? Okey, mesin pemotong akrilik Akrilik. Mesin pemotong akrilik. Biasanya kita menggunakan dua teknik. Sama ada teknik manual kita menggunakan pisau dan juga teknik yang kedua menggunakan mesin maknanya kita ada dua untuk kita potong papan tanda akrilik. Okey, yang ketiga. Cikgu nak tanya Safinatun, kekemasan sekeliling akrilik kita nak pakai apa dekat situ? Ada 4 gambar tu, kita dah 2 dah kita guna. Okey, ada 2 lagi. C, cikgu. Okey, C. Betul C? Bukan D ke cikgu? Nope. Okey, kita tengok jawapan C. Ada blowtorch ataupun biasanya dia panggil pemanas untuk kita hasilkan kekemasan sekeliling akrilik. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul B, A, C. Ini adalah berkaitan dengan papan tanda akrilik. Ya, cikgu, D tu apa sebenarnya cikgu? Okey, D ni apa? adalah mesin pemotong vinil. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil plotter lah. Ini kita nak potong vinil, kita menggunakan mesin pemotong vinil. Baik. Okey, kita pergi soalan yang ke-6. Baik. Okey, soalan ini lebih kepada penyataan. Dia tak ada gambar. Biasanya contoh soalan begini, biasanya kita akan tanya kegunaan dia lah. Sama ada betul ataupun salah atau benar dan palsu. Okey, sebahagian daripada bahan dalam jadual 4 digunakan untuk menghasilkan papan tanda semburan cat. Yang ni murid-murid dah belajar macam mana nak hasilkan semburan cat. Kita menggunakan bahan-bahan inilah. Okey, tulis benar pada bahan yang digunakan untuk semburan cat dan palsu yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, ini cikgu nak bagi peluang siapa nak jawab yang pertama tu. Zinc color bond, benar ataupun palsu? Siapa tu? Angkatlah tangan. Okey, Safinatun. Okey, silakan. Jawapan dia lah benar. Benar? Kenapa apa bahan yang zinc carbon? Okey, zinc carbon tu kita adalah bahan utama untuk menghasilkan papan tanda semburan cat. Sebab dia zinc carbon ni dia lebih berkualiti. Ini katakan kita menggunakan bahan ini untuk di luar, di kawasan luar daripada bangunan. Maknanya dia tahan panas, cuaca, keadaan cuaca banjir ke apa, maknanya tahan lah dari segi papan tanda yang dihasilkan. Okey, benar Okey, yang kedua. Siapa nak jawab yang kedua? Okey, Puteri Balkis.
Okey. Lighter fluid. Kegunaan digunakan dalam proses papan tanda semula cat ataupun tidak benar ataupun palsu. Palsu. Okey, palsu. Kita guna tak? Tak. Tak guna okey. Kira dia hafal lah, maknanya murid-murid tahu maknanya apa yang digunakan dan tidak Okey, yang ketiga, vinil. Iman, Aina, kita guna tak vinil untuk menghasilkan papan tanda semula cat? Guna, cikgu. Okey. Kenapa Iman, Aina? Benar ataupun palsu? Benar. Okey, benar Okey. Biasanya kalau kita menggunakan vinil ni, kita ada dua cara Biasanya kalau kita nak potongan lebih cantik, kita menggunakan mesin pemotong vinil lah. Yang gambar tadi lah. Okey, yang kedua, kita boleh juga potong secara manual menggunakan pisau pemotong vinil. Okey. Okey, yang keempat. Idina Kristina, yang keempat. Tuala kecil, kita guna tak dalam kita hasilkan papan tanda semula cat? Tak guna. Okey, tak guna Palsu. Palsu. Betul ke ni? Betul. Okey Betul ke cikgu? Betul. Kenapa tak pakai tuala kecil cikgu? Tuala kecil ni kalau katakan kalau untuk yang papan tanda vinil kita gunakan untuk lap air sabun yang berlebihan lah. Kalau semula cat kita gunakan, maka cat itu pun kena akan cat. Nanti disapu sekali dengan cat lah. Itu kita tak gunakan tuala kecil. Okey, yang terakhir, cat minyak. Kita guna tak? Ini adalah bahan utama untuk menghasilkan papan tanda apa ni? Iman. Benar atau palsu ni? Benar. Benar Benar. Okey, cat minyak ni biasanya digunakan untuk kita sembuh apa? Pada apa? Bahan semburan pada panel pada panel zinc carbon. Itu biasanya kita dia adalah bahan utama untuk kita hasilkan papan tanda semburan cat. Okey, kita tengok soalan yang ke-7. Okey, ini adalah modul untuk papan tanda vinil lah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, rajah 2 menunjukkan sebahagian proses kerja menapang panel zinc pada carbon. Okey. Saya betulkan balik ini bukan papan tanda vinil, ini adalah papan tanda semburan cat sebab dia menggunakan zinc carbon. Dia ada beza Kalau papan tanda vinil kita menggunakan perspek, biasanya kita akan menggunakan zinc carbon. Okey, di soalan 7 biasanya dia akan letak gambar. Ini adalah proses untuk mengingat proses kerja. Okey, kalau kita tengok dekat sini, proses kerja ni berkaitan dengan macam mana kita nak tampal ataupun kita nak pindahkan vinil pada zinc carbon. Okey, jadual 2 menunjukkan pernyataan proses kerja menampal panel zinc carbon yang tidak mengikut urutan. Okey, dia ada bagi pernyataan langkah kerja. Okey, dekat sini cikgu nak tanya Puteri Balkis. Boleh tak senaraikan cikgu turutan pernyataan langkah kerja? Macam mana kita nak lekatkan vinil pada zinc carbon? Okey, Puteri Balkis. Langkah 1, membuka vinil yang telah dipotong menggunakan plotter. Langkah 1. Okey, betul. Lekatkan pita pemindah di atas vinil imej dan penghurufan yang telah dipotong. Okey. Okey, betul. Langkah 3, menjemur air sabun pada permukaan panel carbon. Okey, betul. Langkah 4, memindahkan vinil imej dan penghurufan ke atas panel carbon. Okey, betul. Okey, yang kelima. Meratakan dengan sekuji supaya vinil rata dan kemas. Okey, itu adalah antara langkah-langkah untuk kita memindahkan vinil ke atas zinc carbon. Okey, ini adalah penyataan langkah kerja yang mana murid-murid perlu tahu. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu. Jadi murid-murid semua jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Murid-murid masuk ke kelas kerana kita dah pun kembali dalam Sukses SPM 2022. Cikgu Asyadi, jom kita teruskan kelas kita. Kita akan sambung. Okey, yang ni kita akan masuk kepada bahagian B ya. Okey. Tadi kita pergi bahagian A. Okey, bahagian B adalah bahagian yang mana kita diuji. Baik. Ini kita diuji sama ada kita hasilkan produk hasil kerja di luar. Maknanya hasil kerja kita tu kita kena tahu macam mana kita nak selesaikan masalah bila berlakunya benda yang kita buat tu. Okey, bahagian B lebih kepada soalan kebat Okey, ini adalah 40 markah. Perlu jawab semua soalan dan masa yang dicadangkan adalah 75 minit. Okey, kita akan tengok soalan yang pertama. Okey, ini soalan bahagian B, biasanya dia ada gambar rajah ataupun image Baik. Okey, sekolah anda akan menyambut majlis sambutan Hari Guru peringkat daerah Muar. Anda telah ditugaskan untuk membuat satu cenderahati berkonsepkan papan tanda lari. Okey, ini kalau kita dah baca soalan ni, pelajar ataupun murid kena highlight ataupun kena tahu ini adalah papan tanda lari. Okey. So dekat sini perlu perhatikan gambar rajah yang diberi. Di sini kita ada penhurufan, ada imej bunga, ada imej buku. Maknanya 2 imej dan 1 penhurufan. Okey. Okey, berdasarkan rajah 1. Okey, lakar dan warnakan reka letak selamat Hari Guru dengan menggabungkan imej dan penhurufan pada ruang jawapan. Okey. Kalau kita dah dapat soalan macam ni, maka murid perlu gabungkan dan dia akan buat. Okey, cikgu bagi masa 30 saat. Boleh tak hasilkan lakaran berdasarkan imej dan penhurufan yang diberi? Okey. Akmal dia orang akan hasilkan satu lakaran. Bermula daripada sekarang. Okey, biasanya kalau soalan macam ni dia lebih kepada kreativiti dan juga reka letak lah. Baik, masa tinggal lagi 5, 4. Oh, kelang kabut cikgu. Kan nanti selamat Hari Guru jadi selamat hari lain. Kan ada logo buku jadi logo lain. Cikgu, sebenarnya kalau dapat soalan yang berbentuk macam ni kan, apa antara tips-tips lah yang cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid? Kalau tips soalan macam ni lebih kepada murid perlu faham soalan. Dia perlu faham. Itu yang pertama Yang pertama. Dan yang kedua, murid kena perhatikan gambar. Fahamkan gambar ini apakah reka bentuk yang perlu, idea yang perlu dihasilkan untuk menghasilkan reka bentuk lah. Gambar biasanya dia ada bagi 3 ataupun 4 lah. Imej dan 1 penhurufan. Okey, biasanya lakaran tu dibuat tidak terlalu lama. Kalau tak, masa nanti habis dekat lakaran saja. Ya, tapi saya nampak di situ 8 markah cikgu. 8 lakar dan warna kan. Jadi ini adalah satu soalan yang kita kena perlu titik beratkan sebenarnya. Perlu titik beratkan. Jawab, kalau kita tengok dekat sini 8 dengan 2 dia ada pecahan, makna 10 lah cikgu. 10 markah. Ini kena skor lah. Okey, cikgu boleh saya tanya rakan-rakan saya cikgu? Boleh. So, kawan-kawan dah siap ke? Udah. Boleh tunjuk. Kita harapkan lakaran diorang tak samalah. Harap semua lakaran lain-lain lah ya. Okey, kita boleh angkat 1, 2, 3. Silakan. Okey, boleh sila tunjuk angkat lakaran itu. Saya nak tengok. Wow. Okey, ke belakang sikit. Terlampau dekat sangat dengan kamera tu. Tak nampak pula. Okey. Ada yang letak bunga mawar di atas buku. Ada yang belah kanan, belah kiri cikgu Ini ikut susunan lah, kreativiti. Nanti kita akan tengok markah, pengiraan markah dia. Okey, kalau macam ni cikgu, macam mana kita nak berikan markah pada murid-murid kita ni cikgu? Okey, kita tengok Okey, kalau kita tengok dari segi ini yang cikgu bagi contoh lah. Okey, kalau dekat sini, okey, susunan dia. Contohnya selamat Guru diletakkan di bawah ataupun di tengah-tengah. Kemudian kita ada imej buku dan juga imej bunga lah. Ini dah diberi gambar contoh ataupun dia nak letak di atas meja lah. Macam tu lah. So kita akan tengok dekat sini macam mana pengiraan markah dia. Okey. Dekat sini ada pengiraan markah dia. Kalau penhurufan tu, penhurufan 2 markah. Macam mana kita nak dapatkan penhurufan 2 markah? Okey, huruf ni mesti kita boldkan ataupun tebalkan dan kita perlu warnakan dalam
penhurufan tu. Okey. Kalau kita tak warna, maknanya kita dah hilang markah warna. Okey, dari segi penhurufan tu mestilah ada keseimbangan, ada reka letak yang baik di antara imej dan juga imej 1 dan imej 2. Okey, kalau macam tu kita akan dapat 2 markah lah. Maksudnya huruf, kalau semua huruf besar, semua kena huruf besar, tak boleh betul. S besar yang lain kecil, tak boleh itu markah akan dinilai lah oleh pemeriksa. Okey, kemudian kita tengok kepada reka letak. Sama ada reka letak dia susunan seimbang ataupun reka letak yang menggambarkan lebih menarik perhatian lah. Kalau contohnya bunga ni kita letak di ujung sana, tulisan di ujung sini, dia tak akan jadi reka letak yang baik. So dekat sini kalau kita nak dapatkan 2 markah, mesti reka letak yang ada keseimbangan, ada kontranya, ada segi susunan besar ataupun kecil tu imej tersebut. Kemudian perlu ada warna. Warna ni maknanya kena warna sama ada warna penuh ataupun kita warna imej dan penhurufan lah. Kalau katakan murid tak warna, maka kita tidak boleh bagi markah lah. Tadi semua ada warna kan logonya? Ada, alhamdulillah. Ada. Okey, kemudian yang ketiga, kekemasan. Okey. Ya, dari segi kekemasan, reka letak ni mesti kemas lah. Kalau kita tengok tak ada conteng. Kalau kata sini ada kesan contengan ke ataupun dia apa ni, imej bunga dihasilkan separuh ke, maknanya kekemasan tak ada. Maknanya comot lah. Kalau kata warna tak cantik, kekemasan ni kita tak akan dapat. Kemudian yang kelima, maknanya kreativiti. Ini satu markah. Kreativiti adalah macam mana olahan idea pada reka letak. Okey, olahan idea. Okey, itu adalah untuk kita hasilkan reka letak. Okey, kemudian soalan bahagian 1 tadi dia ada pecahan B. Alat dan bahan untuk menghasilkan papan tanda larik. Okey, kita ada 2, mesin pelarik manual dan juga akrilik lut sinar. Okey, ada juga jawapan lain, sama ada pisau pemotong akrilik, pematri dan diod pemancar cahaya. Okey, 2 markah. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Okey, ini adalah soalan berkaitan dengan komposisi reka letak lah. Okey, Rajah 2 menunjukkan hasil cetakan akhir komposisi reka letak sebuah poster. Hasil rekaan dicetak menggunakan pencetak digital lah, maknanya inkjet lah. Okey, berdasarkan Rajah 2, terangkan langkah kerja mencetak poster tersebut. Ni dia bagi 6 markah. Ini adalah langkah kerja. Okey, B, jelaskan 2 tujuan utama reka letak poster. Dan C, nyatakan 2 perisian yang digunakan untuk proses kerja membuat reka letak itu. Ya, kita boleh tengok semua jawapannya, cikgu. Kita boleh tengok semua jawapannya. Boleh kita tengok. Proses kerja mencetak. Okey, yang pertama memilih fail cetak. Yang kedua, memilih model pencetak dari menu pencetak. Dan yang ketiga, menetapkan salah satu pilihan artboard untuk hasil grafik. Yang keempat, memilih output di sebelah kiri kotak dialog cetak dan pastikan mood ditetapkan kepada komposit. Yang kelima, tetapkan pilihan pencetak tambahan. Dan yang keenam, klik cetak. Ini adalah cara untuk kita hasilkan cetakan. Okey, kemudian dua tujuan utama reka letak poster. Tujuan dia yang utama menyampaikan maklumat secara terus, tepat dan jelas. Yang kedua, menarik perhatian dan memudahkan orang ramai untuk membaca poster. Okey, itu adalah jawapan yang lain lah. Contohnya murid boleh juga menulis mempromosikan iklan produk perniagaan, memberi kesedaran kepada orang ramai. Okey, cikgu nak tanya Idina. 2 perisian yang digunakan dalam proses kerja membuat reka letak. Apakah perisian yang kita gunakan? Ya, yang pertama. Okey, biasa yang kita gunakan. First CorelDRAW. Okey, CorelDRAW lagi. Adobe Illustrator. Adobe Maknanya Illustrator. kita untuk lakarkan. Ya. Okey, kita tengok jawapannya betul. Cantik. Itu adalah 2
perisian yang kita gunakan. Okey, cikgu. Baik, Itu cikgu, dah mungkin untuk bahagian B lah. Yap, dan saya pasti semua murid pun dah faham apa yang cikgu sampaikan tadi, dan saya pasti juga cikgu mungkin boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat apa yang kita dah belajar untuk kali ini. Untuk kita soalan bahagian A dan bahagian B, murid perlu faham dan baca soalan betul-betul. Okey. Kena faham dan baca soalan betul-betul. Yang kedua, pastikan kehendak tajuk. Kehendak soalan itu berdasarkan modul yang kita belajar. Okey, yang ketiga, tekankan reka letak ataupun grafik pada reka letak soalan yang berbentuk reka letak. Kena pastikan reka letak ataupun lukisan yang kita buat itu betul-betul mengikut kehendak ataupun mengikut tajuk yang diberikan. Okey, yang terakhir, murid perlulah memastikan jawapan yang dibuat adalah sama dengan apa yang kita belajar sebelum ni lah. Itu adalah rumusan yang saya berikan lah. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Arsyadi dan juga murid-murid kita daripada SMK Bandar Baru Sentul, dan tak lupa juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Fazila. Baiklah, kita akan jumpa lagi dan saya doakan kejayaan adik-adik semua bagi calon-calon SPM 2022. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye.